Hari ini kita nak belajar menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut diberi. So, apa yang kita belajar? Sudut ada 0 hingga 360. Okey. So, kita terus ke soalan. Okay. So, contoh yang pertama, A ya. Diberi sin theta, sin sesuatu sudut dapat 0.6157 dan sudut di antaranya adalah 0 hingga 360. Hitung sudut. Nak cari sudut. Okey. Langkah pertama. Okey, kita tengok yang ini. Langkah pertama, kita tengok yang ni. Okey. Bila kita tengok yang ni, kita pun lukis yang ni. Okay, benda pertama, sangat penting ni. That's why cikgu guna 1 minggu untuk jelas ni. Okey, sangat penting. Apa yang penting? Sukuan pertama kita ada, sukuan kedua kita ada, sukuan ketiga, kemudian sukuan keempat. Macam ni kan? Okey. So, sukuan pertama, S, S, T, K. Right? S, S, T, K. Sini sin sahaja positif, sini tangent sahaja positif, sukuan keempat, cos sahaja positif. Ini semua positif. Dari 0 hingga ke 90, dari 90 hingga ke 180, 180 hingga 270, okey, 270 hingga 360. Okey. Sin sesuatu sudut dapat positif. So, dari gambar raja di sebelah kiri, sin positif di sukuan mana? Kalau sin positif, nilai positif, sukuan ke-2 dan sukuan pertama. Okey, dia ada 2 sudut, dia adalah positif. So, langkah pertama, sini, okey, theta kekal. Kita nak cari theta kan? Kekal. Dan di sini kita tekan, tukar. Sini kita tukar jadi sin negatif 1. Lepas tu kita tulis nilai ni. Tekan shift, kemudian kita tekan sin. Tekan shift, kemudian kita tekan sin. Dan baru kita tekan nombor. Okey? Shift di sebelah sini, ni sebelah kiri ni untuk dapat ni yang warna orange. Okey? Kita tekan shift untuk dapat yang warna orange ni. So kita tekan sin untuk dapat yang ni. Dan bila kamu tekan shift kan, dia ada satu S. Nampak satu S di sebelah kiri. Okey? Okay. Kita tekan yang ni, calculator, dan kita tekan sama dengan. And then, kita dapat apa? Kita dapat 38.00280116. So, jawapan dia adalah 38. Okey, 38 darjah. Okey, so dari sini kita dapat tahu, sin kan? Sin positif kan? Sin positif di sukuan pertama dan sukuan kedua sahaja. Sukuan pertama dan sukuan kedua. Okey, ada sukuan pertama dan sukuan kedua sebab nilai dia positif kat sini kan? Okey, so 38 untuk sukuan pertama, 38. Okey, untuk dapat sudut yang di sukuan kedua, okey, sudut sukuan kedua, banyak ni kan? Okey, macam mana kita boleh dapat? Okey, ini adalah sudut rujukan sepadan.
So untuk dapat sudut di sukuan kedua, kita guna 180 tolak 38. Okey, dan kita dapat 142. Boleh? Okey, and then kita dapat 38 dan 142. Boleh. Okey, sekali lagi untuk B ya. Okey, B ni. Okay. So dekat sini, benda pertama kita tulis saya suka tendang kerusi. Semua suka tendang kerusi. So K negatif. So kita dapat tak sukuan yang keempat dengan sukuan yang pertama cos positif. Cos positif. Dua ni cos positif. Tapi sekarang ni negatif. So negatif adalah sukuan kedua dan sukuan ketiga. Bila cos negatif, cos kepada sesuatu sudut, dia dapat negatif, dia adalah di sukuan kedua dan sukuan ketiga. So sebab sukuan pertama semua positif. Sukuan keempat cos dapat nilai positif. So kita dapat tahu kita nak dapat sudut di antara 90 hingga 180. 180 hingga 270. Jawapan kita nak adalah di sukuan kedua dan sukuan ketiga. So, okay, cos. Ke sebelah kiri jadi cos negatif 1. Okay, bila kita tekan tu, nilai negatif ni jangan tekan. Okay, kita tekan yang positif. Okay, nilai negatif ni untuk membantu kita menentukan dia adalah terduduk di sukuan yang keberapa. Okay, nilai negatif ni membantu kita dapat tahu cos ini duduk di sukuan keberapa. Okay, so macam mana kita nak tekan ni? Sama juga, okay, kita nak tekan shift. Shift sebelah sini. Shift, kemudian kita tekan cos. Baru kita tekan nombor. Shift, cos. Cos negatif 1 kan, nampak kat sini. Shift, cos. Shift di sini. Cikgu, tangan cikgu ni. Shift sini, lepas tu tekan cos. Okay. Cuba tekan sama-sama, boleh dapat tak nilai ni? Okay. Cuba tekan sama-sama, dapat tak nilai ni? Dapat tak? Okay. Boleh kan? Dapat tak? So, ini untuk dapat nilai di sukuan pertama. Tapi jawapan kita tak nak sukuan pertama. Jawapan kita nak sukuan kedua dan sukuan ketiga. Okey, sukuan kedua kita tahu 180 tolak sudut rujukan sepadan, kita akan dapat sudut di sukuan kedua. Okey, manakala sukuan ketiga, ini sukuan kedua, sukuan ketiga di sini. Okay, dia berputar dari kosong hingga ke sini, tapi kita tak tahu sudut dia. Dan kita tahu di sukuan ketiga, untuk dapat sudut di sukuan ketiga, 180 tambah sudut rujukan sepadan. So, untuk dapat sudut di dua-dua sukuan ini, okey, kita ada dua jawapan kan? Okey, so jawapan pertama, tolak 180, tolak 65. Yang kedua ni, 65 tambah 180. Then, kita dapat 115 dengan 245.
Okay. So dari soalan tadi, okay, kita tengok Okay, langkah pertama kita nak tentukan sama ada dia positif atau negatif supaya kita boleh tentukan dia duduk di sukuan keberapa. Okay, kita dapat kalau sin positif, kita tahu sukuan pertama dan sukuan kedua. Dan sin ni tukar ke sebelah kanan jadi sin negatif 1. Cikgu padam ya. Okay. Negatif 1, yang ni untuk kita tekan. Negatif 1 tu di atas tau, di macam kuasa, sin kuasa. Okay, negatif 1. Okay. Okay, macam indeks lah. Okay, so dekat sini lepas kita tekan, kita dapat sudut rujukan sepadan. Okay, sudut rujukan sepadan ni membantu kita dapatkan sudut di sukuan yang lain. Okay, so yang ni 38 dan 180 tolak sudut rujukan sepadan. Dan kita dapat sudut di sukuan kedua. Okay, kita tengok soalan yang kedua ni. Cos, negatif. Negatif ni untuk membantu kita tentukan sama ada dia duduk di sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, kalau cos, kita tahu sukuan pertama dan sukuan keempat adalah positif. Tapi sekarang kita nak negatif. Negatif maksud selain daripada sukuan pertama dan sukuan keempat. So kita dapat sukuan kedua dan sukuan ketiga iaitu cos negatif. Okay. Negatif tu untuk membantu kita tentukan sama ada dia di sukuan keberapa. Kemudian selepas kita tekan ni, negatif tu jangan tekan negatif dah. Kita tekan positif. Negatif ni untuk membantu kita tentukan dia duduk di sukuan keberapa. Okay. So sekarang ni kita dapat ni kan. Lepas kita dapat ni, okay, kita tekan kalkulator, kita dapat sudut dia. Shift cos, shift cos kita dapat ni. Okay, kita tulis ni, kita tekan ni, negatif jangan tulis. Okay, kita dapat sudut rujukan sepadan. Tujuan kita nak dapat sudut rujukan sepadan. Okay, so dekat sini, 180 tolak 65. Macam mana kita boleh dapat ini? Kita nak tentukan, kita nak dapat sudut di sukuan kedua. Kita nak dapat sudut di sukuan keempat. Dan kita dah ada sudut rujukan sepadan. Dan kita tolaklah 180 tolak yang 65. 180 tambah 65. Alright. Okay, kita tengok. Dan kita dapat jawapan. Okay, langkah pertama, negatif positif tentukan dia duduk di sukuan keberapa. Langkah kedua, dapatkan sudut rujukan sepadan. Negatif ke? Negatif abaikan. Okay? Mesti positif. Kalau you tekan negatif, kamu dapat jawapan. Menang. Memang dapat jawapan. Jawapan 115. Susah nak dapat sudut yang sukuan ketiga. Terus dapat satu jawapan. Tapi kalau kita dapat sudut rujukan sepadan, kita boleh tolak tambah supaya kita dapat jawapan. Semua jawapan. Okay? Langkah pertama, negatif ni, tentukan dia duduk di sukuan keberapa. Kemudian kita dapatkan sudut rujukan sepadan. Jangan tekan negatif. Dapat sudut rujukan sepadan. Kemudian kita tolak. Okey, ataupun tambah. Ditentukan kita nak sudut di sukuan mana. Okay, kita tengok C ya. Kita cuba buat C. Dah faham sikit kan? Okay, kita tengok C. Tangent ya. Okay, kita ada negatif kat sini kan? Negatif. Okay, so tangent theta ialah negatif 1. Okay, negatif ni kita nak tahu dia duduk di mana. Okay, semua suka tendang kerusi. Semua suka tendang kerusi. Okay, so semua suka tendang kerusi, kita tahu tangent kat sini adalah positif. Tangent di sukuan pertama adalah positif. Pertama dan ketiga adalah positif. Sekarang kita nak negatif. So, dia duduk di sukuan ke-2 dan ke
Supaya saya tangent sesuatu sudut, saya dapat negatif. Okey. So tangent, okey, apa yang kita nak tulis sekarang? Negatif jangan tulis ya, kita tulis positif ni. Boleh? Okey, so macam mana kita nak tekan calculator? Tekan shift, tekan shift. Tekan shift. Kemudian tekan tangent. Boleh tekan shift, kemudian tekan tangent. Tekan shift, tekan tangent. Okey, baru kita tekan nombor. Okey, tekan sama-sama. Tak rapat tu bersuara sikit Okey, so lepas saya tekan, saya dapat 56. Yang ini adalah sudut rujukan sepadan, iaitu sudut tirus. Okey, untuk dapatkan sudut di sukuan kedua dan sukuan ketiga, kita kena ingat balik apa yang kamu ingat sebelum ni. Yang ni 180 tolak. Yang ni pula 360 tolak. Okay. So untuk dapat ni, okay. So 180 tolak 56. Kita nak dapat 2. 360 tolak dengan 56. Kita akan dapat 2 sudut. Sebab ada 2 sukuan, dia adalah negatif. So 180 tolak 56. 360 tolak 56. Okey. Ada 2. Boleh? Ada 2 ya. Boleh. So langkah pertama yang warna merah ni. Okey, langkah pertama untuk tentukan dia diduduk di sukuan ke berapa. Negatif positif ni okey, di sukuan mana? Dia duduk sukuan mana? Okey, tangent ni, nombor ni. Okey. Langkah kedua, dapatkan sudut rujukan sepadan. Jangan bubuh negatif di sebelah sini. Ni. Okey, sekejap Okey, jangan bubuh negatif di sini ya. Okey. So, dapat dah? Okey, dapat ni. Okey, so kemudian sudut ni, untuk dapat sudut yang sebenar ni kena ingat 180 tolak 360 tolak. Okey. Sebelah sukuan ketiga macam mana? Tambah. Okey. Tambah. Satu je tambah. Yang lain dua-dua tu tolak sudut rujukan sepadan. So kita kena lukis ni. Ini gambar garis ni di satakatis. Supaya kita ingat kita nak sudut di sukuan yang keberapa. Okey. Sudut yang kedua dan keempat tangent dia negatif. Boleh? Bolehkah? Okey, kita tengok A. Okey, kita tengok A ya. Okey. Sin positif sin positif. Okey. So langkah pertama ni positif kan? Kita lukislah yang ni. Untuk tentukan dia duduk di sukuan ke berapa. Saya suka tendang kerusi. SS sikit. Okey. So positif sini dengan sini kan. Sukuan pertama dan sukuan kedua. Okey. 180 tolak sudut rujukan sepadan. 180 tambah. Dan yang ni 360 tolak. Okey. So dapat ni 0.3. Dapat? Okey, dapat kan?
Dapat kan? Okay. So, langkah kedua, tekan shift, tekan sin. Tekan shift, tekan sin. Okay. Then, okay, dapat 70. Okay. Dapat 70 adalah di sukuan pertama. Sekarang kita nak dua jawapan. Okay. Yang pertama, sukuan di pertama. Okay, sukuan kedua 180 tolak 70. So, jawapan kita ada 70 dengan 110. Ini A. Okay, kita tengok B. Okay, B ya. Cos positif. Cos positif. Dan kita dapat tahu cos positif di sukuan pertama dan sukuan keempat. Okay. So, untuk dapatkan ya, langkah kedua, kita dapatkan sudut rujukan sepadan. Sudut tirus ya, sudut tirus. Kan? Okey, kita dapat 20, 21. Kalau kita ambil di sini, kita dapat 21. Kalau kita ambil ni tambah 1, dia akan dapat 21. So, cikgu ambil 997. Kita ambil yang 3 ni. Okey. Ambil tambah 1. Okey. So, saya dapat sudut rujukan sepadan. Okey. Sudut rujukan sepadan ni kita dah dapat. Yang ini memang dapat lah. Kan? Yang kedua ni 360 tolak sudut rujukan sepadan. So, dapat dua ni. Yang pertama yang ni. Yang kedua 360 tolak 20.997. Okey, 360 tolak 20.997. So, sudut yang saya dapat adalah 20 dengan 339.003. Okey. Boleh? Okey, kita tengok C ya, C. Okey, tangent positif. Tangent positif. Tangent positif. Okey, so ada dua jawapan juga. Tangent positif ada dua jawapan. Okey, sukuan pertama dengan sukuan ketiga. Sukuan ketiga tambah kan. Okey. So shift tangent kemudian kita tekan. Kita dapat 40. Yang ni 40 tambah 180. So kita dapat 40 dan 220. Okay. Senang kan? Tak susah. Okay, kita tengok yang ke D ya. D yang negatif ni. Okay, tangent negatif cikgu dah tunjuk. Okay, negatif ni untuk menentukan dia duduk di sukuan mana. So negatif ni sukuan kedua dan ketiga. Kan? Sini tangent positif, sini tangent positif. So, kita nak dapat negatif. Okay. Langkah kedua, kita nak ni. Negatif tak tulis ya. Okay. Shift tangent. Shift tangent. Okay. Jawapan kalkulator 50.147. Okay. Jadi 50.15. Okay, dapat dari sini kita dapat, okay, so kita nak jawapan di sukuan kedua dan sukuan keempat. Okay, so kita dapat ni. Okay, 180 tolak 50
dengan satu lagi 360 tolak 50.15. Okey, ada dua. Dua-dua pun tekan kalkulator. Dapat 129.85. Satu lagi 309.85. Ada dua. Boleh ya? Boleh kot? Okey, satu lagi cost. Cost negatif. Tak tunjukkan cost. Okey, F lah. Okey, sin negatif ah. Sin negatif. Sin negatif. Sini. Sukuan ketiga dan sukuan keempat. So kita nak dapat sin negatif 1 0. Shift sin shift sin. Dan dalam kalkulator mesti dapat ni. Okey. Dan kita dapat 47. So kita nak sukuan yang ke-3 dan sukuan yang ke-4. Sukuan yang ke-3 dan sukuan yang ke-4. So ini tambah, yang ini tolak. Boleh? Okay. Yang ini tambah. Macam mana? Tambah. Ada dua kan? Tambah, satunya tolak. Dapat sin negatif tu. Okay. Okay, kalau kamu tak percaya kan, kamu cuba tekan kalkulator lah. Sin 227. Sin 313. Dapat tak nilai positif ke negatif? Okey, kalau sin 47 dengan sin 133. Cuba tekan kalkulator yang ni 133. Sukuan kedua, sukuan ketiga. Okey, sukuan keempat. Okey, kamu cuba tekan kalkulator. Betul tak? Okey. So, maksudnya bila dia bagi nilai negatif ni, kita nak tentukan dia di sukuan keberapa. Bila sin 227 ni negatif, bila sin 313 ialah negatif 0.731.